Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Kepada mereka yang baru pertama kali sampai ke YouTube channel Zahir Asna, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe dan tekan sekali bell notification button tu supaya korang akan mendapat notifikasi apabila saya mengupload video saya nanti. Dan kepada mereka yang dah lama subscribe YouTube channel Zahir Asna, terima kasih saya ucapkan kepada kalian atas sokongan yang kalian berikan sehingga ke hari ini. Saya sedang menuju kepada 10k subscribers dalam masa yang terdekat. Kalau boleh sebelum Hari Raya Aidilfitrah kita nak berada pada 10k subscribers, dan impian ini hanya akan jadi kenyataan dengan izin daripada Allah SWT dan dengan bantuan daripada anda semua. So kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan kepada mereka yang dah subscribe, jangan lupa untuk share video ni. Teruskan share video ni supaya lebih ramai yang mengetahui tentang kewujudan channel YouTube Zahir Asna ini. Dalam video kita pada hari ini saya akan membincangkan tentang satu topik yang diminta ramai dalam ruangan komen, yang mana ramailah orang request kan, nak pasal Akai family, nak pasal keluarga Akai, nak pasal Akai Suici punya keluarga, nak pasal Masumi Sarah, nak pasal Mary Sarah dan sebagainya. So dalam video pada hari ini insya-Allah saya akan cuba untuk merealisasikan impian korang dengan menceritakan tentang seluruh ahli keluarga Akai ataupun Akai family dalam bahasa Inggerisnya. Tapi sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini, kita tak ada segmen kita dalam video kita pada hari ini. Tapi pada hari ini saya ada satu pengumuman yang penting kepada korang. Inilah saat yang dinanti-nantikan oleh semua subscriber YouTube channel Zahir Asna. Akhirnya telah pun tiba. Alhamdulillah, dengan sedikit rezeki lebih yang diberikan oleh Allah kepada saya, akhirnya saya telah pun membuat keputusan untuk mengadakan giveaway. Bukan giveaway, tapi what you give, you get back. Maknanya saya nak bagi hadiah dekat korang lah. So saya nak membuat satu pengumuman tentang giveaway yang saya akan berikan kepada korang, iaitu hadiah bagi giveaway tersebut adalah AirPods. Korang boleh tengok AirPods, nampak tak? Belum dibuka lagi. Tapi saya sendiri pun sebelum ni memang pakai AirPods untuk edit video saya ataupun untuk dengar lagu, dan memang kualiti dia sangat-sangat bagus, dan barang sudah ada di tangan, tinggal nak beri je kau orang. Jadi memang hadiah pun saya dah ada, dah sediakan, tinggal untuk saya cari pemenang sahaja untuk giveaway ini. Jadi kepada korang-korang, jangan bazirkan masa, terus sertai giveaway ni sekarang, kerana mungkin andalah pemenang untuk giveaway kali ini dan berpeluang untuk mendapatkan AirPods yang saya ingin berikan kepada subscribers YouTube channel Zahir Asna ni. Dan bagi syarat penyertaan giveaway ini untuk memenangi hadiah tersebut, kalian mestilah tunggulah sampai ke hujung video. Pada hujung video nanti saya akan bagi tahu apakah syarat-syarat untuk menyertai giveaway yang saya adakan ini. So tanpa melengahkan masa lagi guys, mari kita memulakan perbincangan kita tentang Akai Family dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan tentang anime series Detektif Conan. Akai Family merupakan satu keluarga yang tidak asing lagi dalam dunia Detektif Conan, yang mana bagi para penggemar ataupun peminat Detektif Conan, Akai Family ini merupakan salah satu keluarga yang paling diminati oleh peminat-peminat Detektif Conan. Keluarga Akai ini terdiri daripada 5 orang anak beranak, iaitu Akai Tsutomu, Akai Mary, Akai Suichi, Akai Tsukichi dan Akai Masumi. Ibu dan ayah dalam keluarga ini merupakan 2 orang insan yang bernama Akai Tsutomu dan juga Akai Mary. Setelah berlakunya hubungan kasih sayang dan hubungan percintaan antara kedua-dua insan ini, dan setelah gamit jantan dan gamit betina dipersenyawakan pada tempat di mana ia sepatutnya dipersenyawakan, akhirnya mereka berdua ini telah dikurniakan 3 orang cahaya mata, yang mana anak sulung ataupun anak pertama mereka bernama Akai Suichi, anak yang kedua bernama Akai Tsukichi, dan anak yang bongsu dan satu-satunya anak perempuan dalam keluarga ini bernama Akai Masumi. Tetapi watak pertama yang diperkenalkan kepada kita semua dalam keluarga Akai ini merupakan Akai Suichi sendiri, kerana kemunculan Akai Suichi inilah yang mula-mula ditunjukkan kepada para penonton Detektif Conan sebelum diperkenalkan ahli-ahli keluarga Akai yang lainnya. Bagi memulakan perbincangan tentang keluarga Akai ini, saya akan menceritakan dulu tentang anak sulung dalam keluarga tersebut, iaitu Akai Suichi, kerana Akai Suichi lah merupakan watak pertama dalam keluarga Akai ini yang diperkenalkan kepada para penonton Detektif Conan, yang mana Akai Suichi ini merupakan seorang ejen FBI yang telah pun berkhidmat di dalam FBI untuk mengkaji
mengkaji tentang The Black Organisation. Dan Akai Suichi sendiri juga merupakan seorang ejen undercover yang pernah menyelinap masuk ke dalam The Black Organisation untuk mengkaji tentang jenayah yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Namun sayangnya pada suatu hari identiti Akai Suichi sebagai undercover agent telah pun terbongkar dan dia telah pun pulang kembali ke pangkuan FBI untuk berkhidmat bersama-sama dengan FBI. Akai Suichi ini merupakan satu watak yang sangat-sangat rapat dengan Conan Edogawa dan sering kali bekerja sama dengan Conan Edogawa untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan untuk menjayakan sesuatu rancangan untuk menyelamatkan mana-mana mangsa dalam cerita detektif Conan ini. So Akai Suichi ni kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal dia, saya memang dah ada sediakan beberapa video yang menerangkan tentang Akai Suichi sendiri secara spesifiknya. So kalau korang nak tengok, korang bolehlah tekan dekat atas ni video-video yang tentang Akai Suichi yang saya dah ceritakan. Contohnya macam Akai Suichi The False Death, Akai Suichi Before His Death dan Akai Suichi Undercover Reveal. So lepas korang tengok video ni nanti, korang bolehlah layan video-video tentang Akai Suichi. Watak kedua dalam keluarga Akai pula yang diperkenalkan kepada kita semua adalah watak Masumi Sera. Korang jangan pelik pula. Tadi saya sebut Akai Masumi, kenapa kali ni saya sebut Masumi Sera pula kan? Sebenarnya nama asal Masumi Sera adalah Masumi Akai, tapi disebabkan oleh telah berlakunya sesuatu perkara, Masumi terpaksa menukarkan nama keluarganya kepada nama Sera bagi menyembunyikan nama keluarga Akai tersebut. Maka bermula daripada situlah Masumi telah pun hidup dengan namanya sebagai Masumi Sera. Sebab tu kalau korang perasan, Mary Sera tak panggil Masumi Sera dengan nama Sera. Selalunya orang Jepun dia akan panggil seseorang dengan nama family dia kan. Tapi Mary Sera memanggil Masumi Sera dengan nama Masumi kerana nama asal keluarga Masumi Sera bukanlah Sera tetapi Akai. Dan Masumi Sera ini merupakan satu watak yang bijak lah, sebab Masumi Sera hadir sebagai seorang detektif yang pada mulanya diperkenalkan dia sendiri mengenalkan diri dia sebagai seorang detektif untuk menyelesaikan satu kes pembunuhan. Dan Masumi Sera juga merupakan anak murid kepada Kogoro Maori. Dia sendiri nak menjadi apprentice ataupun anak murid kepada Kogoro Maori. Katanya nak belajar dengan Kogoro Maori lah cara-cara untuk menyiasat. Tapi sebenarnya ada udang di sebalik batu. Dia ada niat tersendiri dia. Kenapa dia bersama-sama dengan Ran Maori dan juga Kogoro Maori. Watak yang seterusnya pula yang diperkenalkan kepada kita dalam keluarga Akai adalah watak Mary Sera. Mary Sera ini sebenarnya merupakan ibu kepada Akai Suichi, Masumi Sera dan juga seorang lagi abang Masumi Sera yang bernama Akai Sukichi. Tetapi disebabkan oleh satu peristiwa yang telah menimpa Mary Sera, badannya telah pun bertukar menjadi badan seorang kanak-kanak sekolah rendah seperti mana yang telah berlaku kepada Shinichi Kudo. Jadi bermula daripada hari itulah Mary Sera telah pun menukarkan nama familynya yang mana pada asalnya adalah Mary Akai kepada Mary Sera disebabkan untuk melindungi dia punya identiti sebagai keluarga Akai, dan dialah juga orang yang bertanggungjawab untuk menukarkan nama Masumi Akai kepada Masumi Sera. Dan Mary Sera ni juga kita tahu merupakan seorang yang hebatlah kerana dia sendiri merupakan seorang MI6 agent. Jadi dia memang terkenal sebagai seorang yang bijak dan seorang yang mahir dalam seni mempertahankan diri. Watak yang seterusnya pula dalam keluarga Akai adalah watak Haneda Sukichi. Haneda Sukichi pula. Tadi awal-awal sebut Sukichi Akai, ini tiba-tiba bertukar jadi Haneda Sukichi pula. Dah kenapa kan? Yes, dengan sebab yang sama. Untuk menyembunyikan nama Akai inilah Akai Sukichi telah menukarkan namanya kepada Haneda Sukichi. Dia berbeza sikit dengan mak dengan adik dia. Kalau mak dengan adik dia tukarkan nama family kepada Sera, dia telah menukarkan nama family dia kepada Haneda. Sebabnya dia ambil nama Haneda ni daripada seorang shogi player yang dia minat yang bernama Haneda Koji. So masa dia berjumpa dengan Haneda Koji tu, dia minta dengan keluarga Haneda untuk menjadi anak angkat dalam family Haneda dan mengambil nama keluarga Haneda untuk diletakkan pada namanya, menjadikan namanya sebagai Haneda Sukichi. Beliau juga merupakan seorang pemain shogi yang sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat hebatlah. Shogi ni dia macam satu permainan macam chess macam itulah, tapi dia berbeza daripada chess. Tapi dia satu permainan taktikal yang menggunakan minda juga. Dan Haneda Sukichi ini juga merupakan seorang yang bijaklah. Dia juga pernah membantu Masumi Sera dan Mary Sera untuk menyelesaikan beberapa kes yang telah pun terjadi. Watak yang terakhir pula yang saya akan ceritakan kepada korang dalam keluarga Akai ini merupakan ketua keluarga kepada Akai family sendiri, iaitu Akai Sutomu. Yang mana Akai Sutomu ini merupakan suami kepada Mary Akai ataupun Mary Sera dan merupakan ayah kepada ketiga-tiga orang anaknya, iaitu Akai Suichi, Masumi Sera dan juga Haneda Sukichi. Akai Sutomu ini merupakan seorang ahli MI6 agent, dan Akai Sutomu ini setelah berlaku kematian kes Haneda Koji, dia merupakan antara orang yang terlibat dalam menyiasat kes kematian tersebut. Kemudian pada suatu harinya Akai
Akai Sutomo telah pun hilang secara tiba-tiba. Jadi daripada kejadian Haneda Koji itulah sehingga ke hari ini berita tentang Akai Sutomo ini masih lagi misteri untuk kita semua. Apakah Akai Sutomo sudah mati ataupun Akai Sutomo sebenarnya masih lagi hidup? Dan disebabkan oleh kehilangan Akai Sutomo inilah akhirnya Akai Shuichi sendiri telah pun memasuki FBI sebenarnya dengan niat untuk mengkaji dan untuk menyiasat tentang kehilangan ayahnya yang bernama Akai Sutomo ini. So itulah sedikit cerita tentang seluruh ahli keluarga Akai family. Kalau korang berminat untuk dengar tentang satu persatu dengan lebih mendalam tentang semua watak-watak ini, iaitu Akai Shuichi, pasal Akai Shuichi saya dah buat beberapa video kan. So pasal Masumi Sera, Mary Sera, Akai Sukichi dan Akai Sutomo, kalau korang nak tahu saya cerita tentang perjalanan hidup mereka dan tentang teori tentang Akai Sutomo itu sendiri, korang bolehlah komen nak di bawah. Dan insya-Allah saya akan hasilkan satu video yang lainnya untuk mengkhususkan satu watak demi satu watak. Sebab kalau buat dalam satu video macam ni nanti dia akan jadi terlalu panjang kan. Dan kalau kita buat satu watak demi satu watak tu pun lagi best dan lebih fokus untuk kita dengar dan untuk kita faham dan untuk kita sama-sama bincangkan dengan membincangkan tentang satu demi satu watak. So dalam video pasal Mary Sera nanti kita semua bincang pasal Mary Sera saja. Okey. So saya akan hasilkan video tu insya-Allah sekiranya video ini mendapat sambutan, dan apabila video ini mendapat tontonan sebanyak 5k tontonan, 5,000 tontonan, insya-Allah saya akan terus menghasilkan video tersebut. Kalau saya bangun pagi esok tiba-tiba dah dapat 5k, pagi esoklah saya akan terus buat perbincangan tentang satu demi satu watak. Tapi kalau 2-3 hari ambil masa, maka 2-3 hari dah baru saya akan bincangkan. Alright gang? Alright, masa kita tok go again sikit habuk. So akhirnya kita telah pun sampai ke penghujung video kita pada kali ini. Macam mana yang saya dah janjikan, saya akan memberitahu kepada korang syarat-syarat untuk menyertai giveaway kita pada kali ini. Yang mana syarat untuk menyertai giveaway kita pada kali ini untuk berpeluang menangi iPods ini sangat-sangat mudah dan sangat-sangat senang saja. Yang pertama, korang mestilah subscribe YouTube channel Zahir Asna. Yelah, kalau korang tak subscribe tak adil lah kan, sebab saya buat giveaway ni untuk subscriber saya. So korang mestilah subscribe dekat YouTube channel Zahir Asna. Lepas tu korang mestilah share konten-konten daripada YouTube channel Zahir Asna ni dekat media sosial, mana-mana platform lah, saya tak kisah, IG ke, Facebook ke, Twitter ke, WhatsApp ke, Friendster ke, MySpace ke, TikTok ke, Bigo ke, WeChat ke, di mana-mana saja korang nak share, korang boleh share. Dan setelah korang semua share konten-konten daripada YouTube channel Zahir Asna ni, korang screenshot yang korang dah share tu sebagai satu bukti, kemudian korang post dekat korang punya IG story, dan dekat IG story tu jangan lupa untuk tag IG saya sendiri iaitu Zahir Asri dekat story korang tu, supaya saya dapat tengoklah korang punya story tersebut. Dan link untuk IG saya akan tinggalkan di ruangan description di bawah. Dan insya-Allah saya akan pilih seorang pemenang daripada semua orang yang menyertai giveaway ini untuk berpeluang memenangi AirPods ini. So insya-Allah saya harap korang terus menyokong YouTube channel Zahir Asna ni untuk mencapai 10k subscribers, dan teruskan share video daripada YouTube channel Zahir Asna ni. Dan insya-Allah sekiranya diperluaskan lagi rezeki saya pada bulan-bulan yang akan datang dan banyak hasil yang saya dapat daripada YouTube ni, saya akan buat lagi giveaway ni untuk korang. Dan kalau memang dapat sambutan sangat dan banyak yang saya dapat daripada YouTube ni, saya akan upgrade lah daripada AirPods biasa ni kepada AirPods Pro pula, insya-Allah. Semuanya dengan izin daripada Allah SWT dan dengan bantuan daripada korang semua. Sedikit renungan sebelum saya mengakhiri video saya pada hari ini. Jadikanlah amalan bersedekah itu sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita. Kerana dengan bersedekah itu mampu memberikan kepada kita satu manfaat yang sangat-sangat dahsyat dan sangat-sangat luar biasa. Ramai orang yang berfikir bahawa sedekah itu hanyalah daripada segi wang ringgit semata-mata. Tapi hakikatnya kata-kata yang baik itu satu sedekah. Mengalihkan sesuatu di tengah jalan yang mengganggu orang itu satu sedekah. Menumpangkan kenderaan itu satu sedekah. Senyum itu pun satu sedekah. Maka sebenarnya banyak cabang untuk kita bersedekah. Jadi jadikanlah amalan sedekah ini sebagai amalan dalam kehidupan seharian kita, supaya kita memperoleh janji daripada Allah, iaitu satu balasan yang sangat-sangat hebat dan dahsyat daripada hikmahnya kita bersedekah, insya-Allah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi